wakil lah untuk membincangkan tajuk forum kita pada hari ini. Yang pertamanya wakil daripada PRC, PAS Representative Council, iaitu Saudara Hassan Suyat. Yang keduanya wakil daripada Kelab UMNO, Saudara Iqmal Azlan. Wakil daripada UKEC, Saudara Azim Abu Bakar. Dan juga bos kita lah, Saudara Imran Kayu. Baik, okey. So kita sudah bertaaruf dan insyaAllah kita akan terus bergerak ke tajuk forum kita pada hari ini, Saya Anak Malaysia. Walaupun tak ada orang lagi yang saya jumpa namanya Malaysia, walaupun saya ni namanya saya anak Syahidan lah, sebab nama ayah saya Syahidan. Jadi tak apalah, ini tajuk ini hanyalah sekadar satu kita bagi majas. Maknanya kita ni, Malaysia ni satu tanah tumpah kita. Kita dilahirkan di Malaysia. Jadi saya anak Malaysia. Jadi bila saya anak Malaysia, kita nak kata sorry lah kalau saya ada terkeluar logat-logat Penang, sebab saya orang Penang. Kita akan bincangkan bagaimana kita sebagai anak Malaysia, ayah kita namanya Malaysia, dan kita bagaimana kita nak lepas. Contohnya bila lepas ayah kita dah meninggal, kita nak mewarisi ayah kita, betul tak? Jadi kalau kita di saat ini, kita di zaman muda, kita di zaman belia, di zaman remaja, pada satu hari nanti pemimpin akan datang, akan meninggalkan dunia lah, dan kita pewarisnya. Jadi apa yang kita kena buat? Inilah yang kita bincang pada forum kita pada hari ini. Baik, sebagai soalan, jadi insyaAllah kita akan bermula soalan dahulu kepada setiap ahli panel. Kemudian kita akan buka sesi soalan lah. Dan saya nak bagi, bukanlah warning, tapi peringatan. Setiap ahli panel diberi masa lebih kurang 7 minit, termasuk waktu kecederaan. Okay. Jadi harap boleh mengikut masa lah. Saya akan buat isyarat. Tak bunyi lah, tapi dengar lah. Ahli panel boleh dengar. Kalau 2 tu maksudnya lagi seminit lah. Kalau lagi 1 tu, habiskan ayat yang terakhir. Okey? Baik. Untuk yang round first ni, the first round ni, saya bagi soalan kepada Saudara Hassan Suyat dulu, selaku wakil daripada PRC. Soalannya, apakah pendapat saudara sekiranya mahasiswa luar negara bergerak dalam persatuan berasaskan parti politik seperti Kelab UMNO, dan juga boleh dalam penjelasan saudara Hassan Suyat, sebab saya difahamkan PRC ni untuk representative council, tiba-tiba saudara ni seorang pelajar, macam mana boleh join PRC? Begitulah. Jadi saya harap dalam penjelasan saudara boleh seperti itulah. Dengan saya hormat, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okey, jadi sebelum pergi lebih lanjut kepada soalan tentang forum kita hari ini, saya ingin menjelaskan kepada Dewan ini tentang posisi saya pada hari ini sebagai wakil PRC. Okey, sebagaimana yang telah kita semua maklum, mungkin ada yang seorang dua mungkin tak tahu lagi, PRC ini adalah PAS Representative Council, iaitu representative di UK dan Ireland bagi PAS, dan PAS Representative Council tidak mengambil student sebagai ahli. Okey, ini satu benda yang sangat jelas lah. Okey, tapi persoalan dia, macam mana saya boleh ada hari ini? Okey, jadi pokoklah sebab masih lahirkan saya ada hari ini. Okey, jadi kewujudan saya hari ini adalah kerana kalau kita tengok definisi setahu saya yang saya dapat daripada Infopack, program ini adalah forum anak muda. Jadi definisi anak muda kalau kita tengok di Malaysia bagi PAS dan juga di sini adalah berbeza. Kalau di Malaysia bawah 40 tu kira muda lagi.
yang masih di kalangan undergraduate. Ini disebabkan hanya kelab UMNO saja yang digunakan untuk student untuk join. Okey. Jadi saya hari ini menjadi wakil PRC kerana saya telah meminta pada komiti PRC untuk menjadi volunteer untuk diwakilkan untuk forum PRC, forum ini. Okey. Jadi saya punya authority pada hari ini hanya limited dalam forum ini. Di luar forum ini saya bukanlah PRC. Jadi kalau ada apa-apa soalan tak boleh tanya pada saya. Saya tiada authority. Okey. Berbalik pada soalan. Okey. Boleh terus balik soalan. Apa saya mau selalu buat macam ni? Apakah pendapat Bro. Apakah pendapat anda sekiranya mahasiswa di luar negara, kita lah, student, bergerak dalam persatuan yang berasaskan parti politik? Okey. Secara generalnya, saya sangat bersetuju dengan kalau mahasiswa bergerak di dalam mana-mana persatuan, tidak kira parti politik ataupun sebagainya, kerana pada saya ini kita boleh mengambil ini sebagai satu langkah untuk mematangkan student. Okey. Jadi sekarang saya nak definisikan apa itu matang. Okey. Kalau kita lihat sebelum ni, ada orang kata kalau tak join politik maksudnya tak matang lah. Macam tu ke? Okey. Jadi itu bukan jawapannya. Matang dalam definisi saya atau definisi kami dalam PRC adalah apabila maklumat itu boleh diperolehi oleh mahasiswa, oleh umum. Okey. Jadi apa yang kami dapati dalam sistem yang sedia ada sekarang ini, sistem kita sendiri tidak matang. Kita tiada akses kepada media, iaitu media hanya pada limited pada kerajaan, iaitu Barisan Nasional. Kalau kita tengok ada contohnya Harakah, kita ada Harakah untuk PAS. Harakah pun orang yang nak mengedar Harakah hanya macam mengedar dadah, lagi teruk lagi mengedar dadah. Okey, nak menunjukkan kita tak ada keterbukaan dalam media. Jadi apa yang perlu, kita nak sistem yang lebih matang. Jadi walaupun pelajar-pelajar, mahasiswa tidak join parti politik, tidak join persatuan politik, sekurang-kurangnya kita nak pelajar lebih cakna ataupun lebih aware tentang politik. Okey. Kerana kita ada tanggungjawab, iaitu tanggungjawab kita untuk balik untuk memilih pemimpin. Kalau kita tidak cakna tentang isu politik, bagaimana kita nak balik nak pilih pemimpin? Itu persoalannya sekarang. Okey. Tapi walau bagaimanapun, walaupun kita PRC dan PAS sendiri telah mengumumkan di dalam kita punya dokumen negara berkebajikan, kita nak lebih terbuka, kita nak mahasiswa boleh menyuarakan pendapat mereka. Tetapi saya berpandangan bahawa kita sepatutnya meletakkan had-had tertentu. Okey, supaya tetapi had-had ini mestilah dikawal sedia oleh badan-badan yang independen. Kita tak nak yang mengawal sedia adalah mereka yang cenderung kepada sesuatu pihak. Okey. Jadi cadangan saya, mungkin kita boleh buat satu sistem untuk mengawal sedia pergerakan pelajar di dalam persatuan-persatuan yang ada ataupun dalam persatuan politik melalui universiti. Dekat universiti, kita boleh sediakan satu platform untuk student masuk dan join parti politik. Dan universiti kita buat sebagai satu unit yang untuk kita kawal sedia student supaya ada had-had tertentu yang student akan patuhilah. Okey, supaya tak adalah ada isu kita nak berperang lawan dengan kerajaan, mengeluarkan senjata dan sebagainya. Walaupun kita berselisih pendapat dengan kerajaan, walaupun ada benda-benda yang kita tak setuju,
Tapi kita tidak setuju dengan cara yang demokratik, iaitu kita join persatuan, kita suarakan pendapat kita untuk menjadikan mahasiswa lebih matang dan sistem kita as a whole lebih matang. Sekian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana menghabiskan masa yang ditetapkan, dan tidak perlu pun saya beri peringatan lah. Seterusnya kita beralih kepada saudara Saudari Kemal berkaitan soalan yang sama, soalan yang sama. Apakah pendapat saudara kalau student join parti persatuan yang berasaskan parti politik, dan maybe boleh di-include dalam penjelasan saudara mengenai ada beberapa ini kita just nak clarify lah bagi semua orang jelas ya. Kita dengar yang bahawa student ni dia dalam yang majoritinya student yang ada sponsor government lah, DPM apa semua, KPM ni, dalam kontraknya ada mengatakan bahawa tidak boleh join mana-mana persatuan yang ada kaitan dengan parti politik. Jadi boleh mungkin boleh dijelaskan juga oleh saudara Iqmal. Ni macam mana kan? Sebab apa, kalau contoh kalau student boleh join kalau student tak boleh join persatuan yang ada parti politik, maka boleh ke join kelab UMNO? Itu persoalannya. Jadi begitulah. Saya mohon pandangan saudara itu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada Tuan Guru Majlis, ahli-ahli panel forum, saudara Koidi, saudara Azim dan para representatif Kausil dan serta semua para hadirin sekalian. Saya ingin ucapkan terima kasih kepada pihak penganjur kerana sudi menjemput saya Kelab UMNO untuk berada pada majlis pada petang ini. InsyaAllah saya akan cuba yang terbaik. Berkenaan dengan soalan yang diberikan kepada saya, mengapa pada pendapat saya patutkah kelab student, kalau in konteks kita would refer to student-student universiti dan college join kelab parti politik ataupun in reluctant to not abide dengan AUKU itu sendiri. I think ianya sangatlah bagus sebab bagi saya, apabila saya sendiri join kelab UMNO ini sendiri, ia menjadi satu proses, a build up into something new. So dalam proses pematangan yang sendiri diulas oleh PRC itu sendiri, bahawa proses pematangan itu bukanlah bermula daripada kita hendak memilih pemimpin kita sendiri, hendak kita untuk membaca bidang-bidang yang ada. Proses kematangan itu bermula apabila kita sendiri memilih stand kita kat mana. Dan bukan stand kita, bukan apabila kita join Kelab UMNO, oh forever we are UMNO. No, we choose Kelab UMNO because we decided that the platform we use UMNO is to be get voice out and reach out to student-student yang berada dekat UK dengan Ireland, so that in context we could reach them and put aside in gathering all the community between student dengan postgrad. So dalam konteks tersebut saya ingin sedikit ulas daripada universiti Burnley sendiri dalam diorang punya 11 November punya judgement by why AUKU is not valid, because diorang referring to that by Datuk Wira Loh Hoping that teenagers is vulnerable, capable of being subjective to peer pressure and easily influenced. Bagi saya ini adalah pendapat yang salah. Kenapa saya memilih remaja adalah sangat sesuai untuk masuk join parti politik adalah kerana apabila kita melihat konteks pada remaja dan golongan-golongan parti dinosaur. Parti dinosaur saya would refer to golongan-golongan parti politik, ahli-ahli pemimpin yang sudah lama berada di dalam parti politik. Mereka, they are very cynical would refer every time they make a judgement, they are more reluctant to reflect daripada apa yang pernah berlaku. But in compare to us remaja, when we make a judgement, our mind are fresh and we are not fatigued. Kita tak letih daripada mendengar. So when we make a stand on PRU 13 or so on,
PR make a new level stand on voting. So in that case, when we join Club UMNO or PRC, it's a process, it's a build up. So on konteks, I would also like to macam memuji pada mahasiswa dan negara. I think it's a privilege that you guys ada dekat sini, sudi datang daripada Leeds, daripada Newcastle, daripada Glasgow untuk datang ke Warwick, untuk datang kepada forum Smart pada hari ini adalah untuk dasar untuk mendengar tentang Malaysia Hope or Harm. I think it's a very good initiative for us to engage with the problem that is revolves around Malaysia. You see, Malaysia, therefore, as a student, if you choose to be a student activist, kita kena menterapkan sikap keterbukaan itu sendiri. Jadi kita mengenal, kalau contoh, saya berikan contoh. Saya sebenarnya baru jadi musik club 3 bulan je kat sini. Masa saya dapat call, boleh datang semalam ni, boleh insyaAllah saya cuba. So saya dekat sini. So sikap keterbukaan itu sangatlah penting. So bila saya bila contoh sesuatu event held by Club UMNO, by being the name UMNO itself, people are very reluctant to join the event itself because people are very biased. So keterbukaan itu sangatlah penting, dan dalam proses keterbukaan itu kita dalam satu proses kematangan terhadap diri kita itu sendiri. Lepas tu menjawab pada soalan Tuan Fusik, mengapa Club UMNO student are boleh join Club UMNO? First and foremost, Club UMNO is bukan parti political, is an apolitical party. Apolitical party means kita menjawab, kita menerima semua ahli in konteks Melayu, so kita take as a whole, community, postgrad, orang-orang golongan Malaysia yang sudah lama menetap di Malaysia, dan ada yang jadi British, half of them dah jadi British citizen dan sudah menerap dan belajar dikit. We also accept them as long as they are in konteks Melayu in definisi mengamalkan budaya Melayu, agama Islam dan etc. So that's why people semua adalah digalakkan untuk orang untuk join Club UMNO itu tersendiri. Okay. Terima kasih saudara Iqmal. Alhamdulillah, dua panel berjaya mengikut masa yang ditetapkan, dan saya harap lagi dua panel itu berjaya juga, insyaAllah. Baik, seterusnya kita balik kepada wakil daripada UKAC, saudara Azim Abu Bakar. Soalannya, kita lihat mahasiswa di Malaysia, khususnya di overseas ni, khususnya di luar negara ni, bebas menjalankan program yang berbentuk politik, seperti yang baru ni kita ada program projek amanat negara, kan? Kita jemput saudara Rafizi, KJ untuk berdebat. Jadi program-program seperti ini student di overseas boleh buat, kan? Tapi kita lihat di Malaysia susah nampak program-program yang seperti ini di dalam universiti bersama dengan para pelajar, kan? To be honest, saya pun bila saya di UIA dulu susah. Okay, bila program ada persatuan, okey ni lepas. Bila main politik, okey stop jap. Dia macam tu. Macam tu lah kan. Tapi basically di overseas kita boleh buat, kan? Tapi di Malaysia kita tak boleh buat. Kita ada halangan, ada tapisan. Jadi apakah pendapat saudara Azim Bakar untuk menjelaskanlah bagaimana mahasiswa di Malaysia ni dapat memanfaatkan kebebasan yang kita di sini miliki. InsyaAllah. Silakan. Terima kasih Tuan Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, pertama sekali ingin saya terangkan kepada anda semua tentang apa itu UKAC. UKAC merupakan sebuah badan student yang committed towards nation building, dan kami di-voted in oleh Presiden Malaysia Society di UK ini. Okay, jadi kami
kami mempunyai beberapa mission, dan mission yang relevan untuk hari ini yang saya rasa perlu saya terangkan adalah kami menyediakan platform diskusi secara intelektual yang non-partisan. Non-partisan bermaksud neutral. Okey, sekarang ni persoalannya bagaimana mahasiswa Malaysia boleh memanfaatkan kebebasan aku. Ini saya terangkan isu ini from the perspective of UKC. Kami setelah kami menjalankan pelbagai event seperti Projek Amanat Negara, Malaysian Student Leader Summit di Kuala Lumpur pada setiap tahun, kami cuba berpegang pada prinsip neutrality, di mana kami menjemput wakil-wakil daripada pihak pembangkang dan juga pihak kerajaan. Okey, kerana kami telah mempunyai track record yang agak lama mengorganize event-event yang terdapat wakil-wakil dari kedua belah pihak, kami telah mendapat sambutan daripada kedua belah pihak dan juga audiens dari kedua belah pihak. Okey, sekarang ini kami berpendapat bahawa mahasiswa boleh memanfaatkan kebebasan aku sekiranya kita neutral. Okey, ini saya tegaskan bahawa kami menghormati posisi UMNO ataupun Pakatan Rakyat dan juga maybe solidariti mahasiswa dan juga aspirasi atau badan-badan student yang lain yang mempunyai political inclination yang lebih jelas. Memang kami hormati, maybe mereka mempunyai prinsip itu atas sebab-sebab tertentu, tapi kami percaya bahawa kalau kami neutral, kami boleh tarik wakil dari kedua pihak dan mendapat persepsi dari kedua belah pihak. Aim kami mengadakan projek amanat negara MSLS adalah untuk menghasilkan diskusi yang objektif. Jadi di situ apabila kita menarik pengunjung daripada di kalangan opposition dan juga government, mendengar persepsi dan hujah-hujah daripada wakil daripada pihak kerajaan dan juga pembangkang, mereka dapat menilai dengan sendirinya tentang kualiti hujah dan juga prinsip-prinsip yang government dan juga opposition pegang. Jadi kami percaya kita dapat achieve a high degree of objectivity kalau kami melakukan perkara ini. Okey, sekarang ini di projek amanat negara, kalau anda semua perasan, kami menjemput YB Khairi Jamaluddin daripada pihak Barisan Nasional dan juga saudara Rafiq Jamli yang merupakan pengarah strategi kajian rakyat untuk berdebat. Dari di situ kita dapat lihat persepsi kedua-dua pihak dan juga kami ada menjemput Tan Sri Rafidah Aziz dan juga Dr. Zul daripada PAS. Di MSLS kami menjemput saudara Tony Puah, kami menjemput Datuk Saifuddin Abdullah untuk juga berdebat isu-isu semasa. Jadi kami berpendapat bahawa sekiranya kami cuba achieve objectivity ini, kami akan sentiasa mendapat sambutan daripada mereka. Ini saya memberitahu, kalau UKAC, the moment UKAC fail to be non-partisan, that will be the day UKAC gulung tikar. Memang kita tak akan dapat sambutan dan itu merupakan the end of days where kita boleh memanfaatkan kebebasan AUKU di sini. Jadi kami di UKAC berpendapat bahawa pelajar-pelajar di negara, kalau mereka ingin utilize kebebasan AUKU yang bakal di-announce oleh Perdana Menteri mungkin pada bulan depan, mungkin adalah baik sekiranya kita cuba menjadi non-partisan sedikit. Memang kita semua di sini ada sedikit political inclination. Saya memang tak pernah ikan, saya sendiri ada political inclination. Tapi kalau boleh, sebelum kita masuk hall tu, kita cuba set our minds to be neutral, to accept the point of views of the different parties. Because at the end of the day, kita di KC kami percaya bahawa kita semua pelajar dan kita masih berada di zaman sesi pembelajaran. Jadi apa-apa yang kita nak belajar tu mestilah kalau boleh it is bias free, supaya kita dapat menganalisa isu-isu dengan secara holistik dan sehabis baik. Itu bukan poin saya. Terima kasih.
Sekali lagi panel yang ketiga, alhamdulillah berjaya buka masa. Saya ni tahu masa je kan. Tahu tanya soalan buka masa. Baik, seterusnya kita berpindah kepada saudara Imran Qayyuddin. Soalan mengenai bagaimanakah kami anak muda ini dapat menyumbang secara langsung dalam kemajuan negara, sedangkan kami ini baru setahun jago. Macam mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Syahir, bekas juara yang kira banyak sekali. Boleh terus. Belajar ekonomi Malaysia, Manchester University. Yang saya hormati Barisan Business Forum, adik saya kat sini, Abu Bakar, adik Iqbal, dan juga Hassan, saya mungkin abang nanti, Suyat, mungkin abang, mungkin adik, saya tak sure. Tapi saya sayang semua. Yang saya kat sini, Dr. Nadir, atas kiri, Islam, satu Islam. Jadi saya lah sekali kan, dulu tanda upah lah, tak perlu tanda dia kan. Ustaz Ahmad Zaini, seorang lawyer yang sangat terkenal di Malaysia, yang besar pengaruhnya di Director, yang saya sangat hormati. Co-founder yang saya kasih, Daus, Al-Rahid, Wan Yusof, Wan Jeffrey, JTK Pelaksana Smile, dan juga tim Badan Islam UK dan Ireland. Great job, well done, awesome. Dan juga peserta Smile yang saya kasih sekalian. Apabila kita bicara tentang ingin menyumbangkan negara, maksudnya kita ingin membuat perubahan terhadap suatu perkara di negara kita. Betul tak salah? Kita nak buat change. Kalau kita ikuti perkembangan pilihan raya Amerika Syarikat pada tahun 2008, ketika itu saya second year berada di pengalaman 2 tahun di Leicester. Saya ikuti dengan detail sekali macam mana Obama melakukan satu perubahan yang sangat besar di Amerika Syarikat. Walaupun ketika itu dia masih lagi muda setahun jagung. Mungkin dia 2 tahun jagung lah. Tetapi Barack Obama itu menggunakan slogan change. Yes we can, yes we can, change. Sehingga kan para artis support dia. Dan ramai masyarakat di Amerika, terutamanya mahasiswa, bangun melawan bekas Presiden Amerika iaitu Bush. Stephen R. Covey menulis dalam bukunya The 7 Habits of Highly Effective People. He said, if you want to change a situation, we first have to change our cat. Siapa? Kebicaraan. Kebicaraan. If you want to change a situation, we first have to change ourselves. Jika kita ingin melakukan perubahan, kita kena dahulu mulakan dengan perubahan terhadap diri kita. Betul tak? Jika Aziz mana adik kecil? Aziz. Jika Aziz ingin melihat perubahan positif terhadap Aziz di rumahnya, rumah dalam sana, Sungai Buloh, Aziz kena berubah dulu. Contohnya Aziz dia ada masalah iaitu suka kencing malam. Dia masalah cerita Aziz kecil lah kan. So Aziz kata, kau Aziz bakal lah. So kadang Aziz ingin melihat perubahan pada Aziz, dia dulu kena tunjukkan kepada Aziz bahawa abang mampu untuk menahan kerja. Betul tak? Contoh yang lagi mudah. Kita di asrama ataupun di rumah di universiti masing-masing. Seorang kawan kita susah gila jual Islam. So kita kaji sejarah dia. Rupanya dia adalah seorang anak yang kaya. Adalah seorang anak kepada ayah yang kaya. Kehidupan dia tak pernah sebenarnya jual Islam. Dan kita, contoh Cha ni Nottingham University. Paling handsome sekali kat Notts, Cha.
So, Syah, dia punya housemate dia nama dia Alibaba. So, dia nak Alibaba yang background dia seorang anak kaya raya. Nak Alibaba pun join Islam. Tapi dah tu, Syah tak join Islam. Dia ajak Alibaba join Islam. Adakah Alibaba akan join? Confirm 100.1% Alibaba akan join. Syah dulu kena buktikan bila Syah join Islam, dia bukan sekadar score for flat dalam medical degree masa tahun pertama dan tahun kedua, tetapi bila Syah join Islam, dia menjadi seorang anak yang super soleh, sentiasa hubungi mak ayah, dan Syah menjadi seorang student Nottingham University yang sangat berkarisma, berkaliber dan sebagainya. Jadi bila Syah berubah dulu, dia akan mampu untuk membantu Alibaba berubah. Dan sambung sedikit Al-Qubay, dia kata dalam buku dia, if you want to change ourselves effectively, we first have to change our perception. Untuk mengubah diri kita secara efektif, kita kena ubah dulu apa yang ada dalam kepala otak kita. Kita kena ubah apa yang ada dekat minda kita. Contoh mudah, saya ikut kucing di University London School of Economics. Jalan-jalan, siapa lagi LSE sini? Ada nama lain? Dah banyak sikit, jalan lagi. Katalah seorang Muslimat nama dia, nama awet lama. Katalah nama dia Aisyah. Aisyah ni awet saya masa saya umur 6 tahun. So katalah Aisyah, apabila dia melihat saya ikut kucing di London School of Economics, dia nampak kucing tu buang shit dia. Bila dia nampak kucing tu buang shit, jadi dia melihat seekor kucing ni sebagai seekor binatang yang pengotor. Maka persepsi dia terhadap seekor kucing adalah pengotor. Masa cuti sama, Aisyah pulang ke Malaysia, pergi menziarahi seorang aunty yang tinggal di Pulau Pinang. Dekat Pulau Pinang ada satu kondominium yang sangat awesome. Kondominium tu menghadap ke pantai Bukit Ferringhi. Aunty ni adalah seorang orang yang sangat kaya raya, dan dia beli kondo bukan sekadar satu unit. Dia beli 2 unit, dia pecahkan nilai dah tengah, jadi besar. Bila dia balik kerja, dia kerja dekat satu company sendiri, dan bisnes dia untung dia juta. Bila dia balik, dia duduk macam ni. Depan tu sungai, pantai. Sangat penuh, macam syurga. Dan Aisyah mendapati bahawa aunty dia ni membeli seekor kucing Parsi yang sangat cantik. Dan kucing dia hanya makan aiskrim Häagen-Dazs. Kita kalau kucing selalu makan sisa wangan yang kita makan. Tetapi kucing aunty Aisyah, nama dia Cinderella, dia makan aiskrim Häagen-Dazs. Terus berubah persepsi Aisyah bahawa seekor kucing adalah binatang sangat cute, mirip dan sebagainya. Contoh yang lebih mudah, di United Kingdom, di Warwick. Sebelum kita pergi jalan kat park kat Warwick, tengok bukan park kita pergi ke kedai-kedai cina mata. Dan ketika kita pergi tu, ada seorang budak dengan mak dia sedang ingin membeli cina mata. So bila anak yang nampak binatang macam doll yang merupakan seekor lembu kaki pendek ataupun bak satu, dia akan nampak binatang tu sangat cute. Tetapi kita di Malaysia atau orang Melayu Islam melihat bak satu sebagai binatang yang sangat indah. Jadi kita kembali kepada apa yang Steve Al-Qubay kata, if you want to change the situation, we first have to change ourselves. If you want to change ourselves effectively, we first have to change what we have in our mind. Jika kita ingin melakukan perubahan dalam negara, sebagai seorang yang muda yang ada kesedaran Islam atau sebagainya, yang perlu kita ubah dulu adalah diri kita sendiri. Bila kita bangun pagi, antara rahsia orang berjaya kat dunia ni adalah Dr. Banyu baca banyak buku-buku biografi orang berjaya. Bila kita bangun pagi, bukan sekadar macam kita belajar masa tadika, bangun pagi, masuk gigi kan. Memang kita bangun pagi masuk gigi, tapi sebelum masuk gigi, yang pertama sekali yang kita kena buat adalah kita ucapkan syukur kepada Allah SWT. Sebab walaupun kita kadang-kadang kita dah give up dengan kehidupan kita down tapi Allah bagi lagi
siapa akan nak tolong hari ini? Siapa nak tolong hari ini? Sebenarnya kita nak tolong mak ayah, kita nak tolong saudara mara, kita nak tolong adik-beradik kita. Tetapi orang paling rapat sekali yang kita boleh bantu adalah diri kita sendiri. The best investment in the world is not investing in property. It's not investing in gold. It's not investing in silver. The best investment in the world is investing in yourself. Is it that in your health, your education, your appearance, your family, the best pelaburan terbaik adalah invest dalam diri kita. Dan mungkin poin terakhir yang saya nak kongsikan dengan sahabat semua adalah dalam usaha kita membantu negara kita, kita kena develop diri kita positive characters. Kita melihat perbezaan di kalangan orang yang berjaya dan orang yang kurang berjaya dekat negara kita adalah beza characters dalam diri dia. Orang yang berjaya dia ada positive attitudes, positive characters dan sebagainya. Yang orang yang kurang berjaya, bangun pagi dia terus tension. Bangun pagi dia tak nak bangun sebab dia rasa banyak benda yang dia tak dapat siapkan. Yang orang yang tak berjaya, kurang berjaya ni, bila bangun pagi asyik cranky je. Dia sikit nak marah, sikit nak marah, cranky. Tetapi orang yang sukses, bila bangun pagi dia akan terus fikir apa yang nak buat hari ni. Ataupun bangun pagi dia dah ada list what to do today. List to do. Jadi kita perlu develop positive characters dalam diri kita supaya value atau nilai dalam diri kita adalah awesome, super, luar biasa. Kenapa harga air Coca-Cola di hotel yang bintang, harga air Coca-Cola di hotel yang bintang bernilai RM10, padahal harga air Coca-Cola di 7-Eleven hanya RM2? Kenapa sangat berbeza? Kerana value hotel yang bintang sangat tinggi dan value 7-Eleven rendah. Walaupun Mr. Tan kaya kan, dia partner 7-Eleven kan. So, sama juga diri kita sebagai seorang rakyat Malaysia, seorang pemuda, kita kena pastikan kalau kita ingin membantu negara kita, pastikan diri kita mempunyai value yang sangat tinggi. Bukan sekadar pelajar yang grad medik, tetapi graduan medik yang awesome gila characters, berkarisma, mempunyai ilmu yang banyak, bukan sekadar ilmu medik, tapi juga mempunyai ilmu-ilmu lain yang boleh membantu masyarakat di luar sana apabila kita keluar. Dan gunakan yang sekarang sebagai seorang mahasiswa, join persatuan-persatuan supaya skill-skill yang kita akan gunakan bila kita keluar berhadapan dengan masyarakat, skill itu kita dapat gunakan. InsyaAllah. Sekian. Terima kasih saudara yang mulia. Jadi baru seorang lah yang kurang kuasa. Tapi saya nak kata apa, bos saya kan. Tapi itulah main pointnya yang saya boleh ambil. Kalau kita nak bantu adik kita yang cimalang, pastikan kita jangan cimalang. Okay. Seterusnya kita pergi pada round kedua. Untuk maklumat, kita akan masuk round kedua, lagi satu soalan bagi setiap ahli panel, dan kita akan pergi pada soalan lah. Jadi kalau ada ahli panel yang rasanya nak cakap something, maksudnya tiada sesi kesimpulan lah, just nak awarekan kepada ahli panel. Jadi seterusnya saya pergi kepada saudara Hasan semula. Soalannya, saya dah tahu dah saya kena buat change kepada negara saya. Saya anak Malaysia. Tapi masalahnya saya tak minat politik. So macam mana? Silakan. Terima kasih kepada moderator dan Saudara Syahid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Jadi soalannya, saya tidak minat politik. Macam mana saya boleh apa tadi? Saya ada masalah dan shortcut. Tak apa, saya pun selalu buat di sini. Saya tidak minat politik, tapi bagaimana saya nak menyumbang kepada negara. Menyumbang kepada negara. Okey. Jadi saya ingin buat satu cerita. Itu waktu saya kecil-kecil dulu. Saya ni berasal daripada satu keluarga di mana saya adalah satu-satunya anak lelaki di dalam 5 orang adik-beradik, dan saya last sekali. Jadi kemudian pada umur saya 8, 9
9 tahun, darjah 3, saya telah masuk asrama untuk sekolah berasrama. Saya belajar tahfiz waktu tu. Okey. Waktu saya masuk sekolah asrama, sebabkan di rumah saya, family saya agak macam, sebab saya satu-satunya lelaki dan juga kakak-kakak saya jarang macam keluar rumah, jadi saya kurang kawan di luar. Apa yang terjadi bila saya masuk asrama, saya adalah kaki bangku waktu tu. Sampai saya tingkatan 2, saya tak reti main bola, saya tak reti main badminton. So benda game semua saya tak reti main. Jadi kita duduk tu, kita macam kita tengok orang lain main, bolehkah aku main benda ni? Lepas tu dah lah waktu tu, saya satu-satunya pelajar darjah 3 yang telah masuk asrama. Yang lain semua tingkatan 1 ke atas. Jadi kita ada minat untuk certain game tu, contohnya sepak takraw. Saya minat untuk main, tapi saya tak tahu macam mana nak main. Tapi saya biarkan je situasi ni berlarutan sehingga saya tingkatan 2, saya tak nanti main satu game pun. Kemudian waktu tingkatan 2, ada kawan ajak saya, jom aku main bola hari ni. Saya pun waktu tu reluctant. Boleh ke main bola? Main bola sepak lagi dia. Macam malu gila. Okey, jadi start dari itu saya belajar main bola. Walaupun malu, kita tak reti main bola, tapi member ajak main bola, pergi main bola. Main sikit. Lama-lama kita dah pandai, dah reti main bola. Taylor pula. Allah. Okey, jadi apa yang saya nak bawa di sini iaitu kita mungkin tidak minat politik. Kita mungkin tidak minat untuk join parti politik. Mungkin kita tengok sistem politik ni terlampau kotor. Okey. Tapi apa boleh saya dah tak ingat lah. Okey. Jadi sekarang ni kita tak minat nak join politik, tapi saya nak jelaskan di sini, bukan dengan hanya politik sahaja kita boleh menyumbang kepada negara. Banyak benda lain kita boleh menyumbang kepada negara. Mungkin kita tidak minat pada politik disebabkan kita nampak sistem politik kepartian yang ada sekarang ni di Malaysia sangat kotor. Jadi oleh sebab tu, kebanyakan mahasiswa tidak minat untuk menyertai parti politik, untuk ambil tahu tentang parti politik. Apa yang kita boleh buat, kita yang ada kesedaran, ada di kalangan kita yang ada kesedaran politik, kita bagi tahu orang lain. Okey, kita bagi tahu orang lain apa bagusnya macam benda ni, apa yang bagusnya benda ni. Contohnya, kita nampak satu apa yang UKEC try nak bawa tadi, iaitu untuk bagi satu platform yang neutral untuk bawa semua orang daripada tak kira mana-mana parti untuk join satu majlis, untuk join satu program untuk sampaikan maklumat mengenai politik. So saya rasa secara personal, saya rasa benda ni sangat bagus sebab kita boleh kita nak meningkatkan ilmu, iaitu kita nak educate mahasiswa, kita nak educate orang kita untuk lebih cerna, untuk lebih tahu tentang politik. Jadi tak semestinya kita kena join parti politik untuk kita tahu pasal politik. Kita boleh je kita duduk kita boleh je kita duduk di tepi sebagai pemerhati, dan tapi kita boleh juga dapat value-value itu. Okey, itu pandangan saya. Okey, tetapi walau bagaimanapun, saya nak katakan di sini, politik memainkan peranan yang sangat penting di dalam sebuah negara. Okey, kalau nak kita ambil contoh di UK sendiri, kalau kita tengok sebelum ni regulator system, oleh kerana saya student accounting and finance, jadi saya suka untuk bercakap mengenai accounting lah. Okey, kalau kita tengok dari segi finance-nya, sebelum ini regulator dipegang oleh Bank of England. Kemudian apabila political party berubah, regulator sendiri telah berubah, iaitu diserahkan daripada Bank of England kepada FSA. Jadi apa yang saya nak bagi tahu kat sini, politik ni walaupun kita nampak kotor, walaupun kita nampak sangat teruk sekarang ni, tapi kita tak ada pilihan. Kita terpaksa join politik
atau at least kita cakna, kita tahu tentang politik untuk kita mengundi, untuk kita pilih pemimpin kita. Sebab politik ni banyak mencorakkan benda-benda lain, ekonomi, pendidikan dan sebagainya. Okey. Dah masa. Okey. Okey. Jadi oleh kerana itu saya berharap supaya mahasiswa supaya lebih ambil tahu tentang politik. Mungkinlah kita cakap, okey, aku tak minat politik. Okey, itu mungkin satu pilihan. Kita ada pilihan untuk tidak minat politik. Tetapi bila kita duduk dalam satu negara, itu adalah satu tanggungjawab kita. Kita ada tanggungjawab kepada rakyat yang lain. Sebab kita politik ni kita akan menentukan dasar-dasar negara. Kita akan menentukan dasar-dasar tentang pendidikan, tentang ekonomi dan sebagainya. Jadi melalui politik dengan satu undi kita sangat penting untuk mengubah kepimpinan negara kita, untuk menjadikan negara kita lebih maju, untuk kita improve dasar pendidikan kita. Mungkin kita tidak minat politik, tetapi kita, itu adalah tanggungjawab kita. Walaupun kita ada pilihan untuk, okey, aku nak abstain, aku tak nak sokong mana-mana politik, tapi ini adalah tanggungjawab kita yang telah diamanahkan oleh rakyat Malaysia. Sekian. Seterusnya kita bergerak kepada saudara Ikmal. Soalannya, apakah punca mahasiswa ataupun belia secara umumnya kelihatan tidak ambil cakna tentang isu semasa, dan apakah yang boleh dilakukan bagi mengubah keadaan yang seperti ini? Maksudnya, student yang kita lihat sekarang ni generalnya ramainya yang ignore kan, yang ignore tentang isu semasa. So apakah puncanya dan bagaimana kita nak ubah situasi seperti ini? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercakap berkenaan tentang mengapa mahasiswa zaman sekarang kelihatan ignorant terhadap isu-isu semasa. First and foremost, saya ingin membangkang sedikit daripada saudara Hassan tentang bahawa politik itu kotor. Bagi pendapat saya, kita semua ini berada dalam sistem politik itu sendiri. Kita semua berada dalam dasar-dasar tersebut. Dan secara tidak langsung kita berada dalam sistem itu sendiri. Dan berada dalam sistem itu sendiri, kita seharusnya mengamalkan sifat keterbukaan dan make the awareness into ourselves. Ya, apabila kita melihat bagaimana mahasiswa sekarang, saya mengambil contoh saudara saya sendiri. Saya baru minggu lepas, saya baru pergi ke saya pergi ke hospital. Seperti yang saudara-saudari semua tahu bahawa England mengamalkan sistem NHS. Yes. So we could see the two difference in these two systems. For example, what we are implementing in Malaysia, sistem one care itu sendiri. Ramai orang kata sistem one care tak boleh, tak berfungsi, tidak bagus, tidak kondusif dengan suasana sistem di Malaysia. Tapi apa yang saya lihat, saya lihat ianya bagus, cuma ada sedikit yang tidak bagus. Kita boleh compare daripada segi dua sistem, dan secara tidak langsung sistem politik itu bermain atas dasar mengamaplikasikan NHS dan satu sistem itu sendiri. Dan kita juga sebagai mahasiswa, seperti saya cakap tadi, kita punya minda is fresh. We are not affected by our previous ancestors. So it's best kalau kita masuk dalam sistem politik, kita jangan mengamalkan pemikiran politik itu kotor. Politik itu, Datuk tu kaya, ada Mercedes, kotor, pakai di anak view kotor. Habis kalau dia kaya, dia beli kancil, dia bersih. No, so this is the minded of thinking that we should put aside and put a step forward, that when we see our minister kalau pemimpin kita mengamalkan sistem pemerintahan yang kotor, itu personal integrity mereka masing-masing. Setiap daripada diri kita sendiri. Saya beri satu analogi.
kalau kita terjalan tadi, jalan-jalan, tiba-tiba kita terjumpa 10 pound dekat jalan raya, kita nak ambil ke tak ambil? Permainan personal integrity berada di situ, bersama dengan kita implementkan dalam sistem politik kita sendiri, whether we want to take the money from the government or not. So it is up to you, me and ourselves, all together of us, to put a role outside in the political system. So it is best kita take aware of the situation, mengambil peranan masing-masing. So joinlah Club UMNO, joinlah DRC, joinlah Friends of Pakatan, UKEC. UKEC has lebih dari 10,000 participant, and tomorrow dia orang ada career fair North London. So inilah peluang-peluang yang ada, yang dipresentkan kepada diri kita, dan seharusnya kita ambil peluang ini dan mengaplikasikan kepada dalam diri kita. So by then, in the process, as I said in my previous motion before, that dia ada satu proses kematangan dalam kita deciding. Ingat, as I quote in the previous judges, it is a very healthy development into building a reformation of thinkers and think tank, of building a new policy makers. Apa sebenarnya tadi? Saya ulang. Apakah punca mahasiswa ataupun belia secara umumnya yang kelihatan ignorant tentang isu semasa? Kenapa mereka ignore tentang current issues? As I said before lah, kita kena put aside the political thinking that politik itu kotor. Kita kena put aside, kita kena lihat political instead of kotor, kita nampak dia sebagai peluang kita untuk mengubah sesuatu benda. It is, cuba bayangkan, in this room there will be at least 4 of us yang akan menggantikan satu Tuan Mahathir. Siapa yang gantikan Dr. Datuk Sri Anwar Ibrahim? Siapa yang akan menggantikan Datuk Sri Najib? It is because it wasn't for you guys. Kamu semua lah yang akan the second level of thinkers, yang akan represent the national level of thinkers. It is now or never. Kalau kita nak tunggu proses tu nak berakhir, proses tu seharusnya bermula dari sekarang. That's why I was like say congratulations, tanya pada kamu semua kerana sudi datang pada sebab ini adalah satu inisiatif dan bagus, dan tanya juga pada organisasi IELTS dan kerana sudi melakukan program SMART ini. You see, political thinking dia tidak seharusnya crucial. It's just that we put ourselves in a role. Sebagai contoh, kita main peranan untuk datang. Bila kita datang, kita punya role as pengundi, as an observant, itu sudah memainkan peranan itu sendiri. Dan permainan peranan itu sudah memadai untuk kita sangat penting apabila kita ingin mengeluarkan suara pandangan kita terhadap pemimpin-pemimpin kita. Dan political party, political party contoh seperti UKC, Club UMNO, PRC dan Friends of Pakatan, ini adalah platform yang terbaik untuk kita menyuarakan suara-suara kita, untuk disampaikan kepada dasar. Saya ingin petik salah satu masa saya OGM motion, saudara Azim ada itu, saya mengeluarkan motion bahawa saya bangkang dengan sistem education Malaysia yang bahawa sekolah Melayu hanya orang tu Melayu, sekolah jenis kebahasa Cina hanya untuk orang Cina. Dia seharusnya diintegrasikan dalam satu sekolah. The silo between two races is not valid anymore. We need to change now. Now is the time to change, or it is now never. Seperti saudara-saudara Imran Koibi cakap, change, the best investment is in ourselves. So by investing ourselves, we are actually investing towards the country national building. Terima kasih. Seterusnya soalan kepada saudara Azim. Berkenaan walaupun kita tahu ramai orang yang ignore tentang current issues, tapi ada juga student yang dia rasa dia nak buat something. Dia ambil berat tentang isu semasa dan dia nak buat something. Tapi masalahnya bila dia nak buat something yang lebih besar ni, dia ada halangan. Dia ada halangan politik. Student tak join politik. Dia ada halangan seperti ini. Sebab
student ni dia di golongan intelektual, ada fresh ideas kan. Malah apa tu orang-orang muda ni dia bersemangat kan semua ni kan. Tapi masalahnya dia dah ada semua benda tu. Tapi bila sampai ke tahap tu, alamak, politik kan. Apa tu politik? Ada apa tu halangan lah kan, kerajaan dan sebagainya. Apa dia tu lah. Jadi apakah yang boleh kita lakukan kita di mahasiswa ni? Macam mana kita nak handle benda seperti ini? Silakan. Terima kasih, Saudara Moderator. Persoalannya bagaimana, apakah strategi mahasiswa untuk lebih didengari oleh barisan kepimpinan negara? Okey, pada pendapat kami, kami percaya bahawa kita perlu lihat perkara ini daripada perspektif politician, bukannya dari perspektif mahasiswa. Okey, cuba kita bayangkan diri kita politician. Apakah antara faktor-faktor yang menentukan kemenangan kita dalam pilihan raya? Sudah tentu kita perlu rally support yang besar supaya kita menang pilihan raya. Jadi dalam sistem demokrasi di Malaysia, kita perlu ada sokongan yang besar, sokongan padu daripada segelintir pihak yang ramai untuk menangani pilihan raya. Jadi kami percaya bahawa sekiranya kita nak memperjuangkan satu-satu kos, kita perlu ada numbers. Okey? Jadi sekarang ni saya nak bagi satu contoh 1978 revolusi Iran, di mana revolusi ini telah diterajui oleh barisan mahasiswa mereka. Barisan mahasiswa mereka tidak ramai, tapi mereka dapat meraih sokongan yang besar daripada pihak-pihak lain seperti the working class. Jadi kerana mereka dapat meraih nombor itu, mereka tidak boleh sudah tentu mereka boleh mempengaruhi pendirian ataupun keputusan sebuah kerajaan. Kerana kerajaan tahu kalau mereka underestimate segelintir sekumpulan manusia yang ramai ini, mereka akan mencari pakdah. Jadi pertama sekali kita perlu ada nombor. Bukan persoalannya bukan sama ada kita ni mahasiswa, kita tidak dengar review, bukan sebab itu. Kalau kita dapat cari kawan-kawan kita dapat cari lagi kawan-kawan kita dapat perjuangkan satu kos yang ramai orang believe, then only can shape or probably can cause change in the government or probably the leadership of the country. Okay, jadi sekarang ni persoalannya, apakah strategi untuk dapat nombor-nombor ini? Okey, kami di PSC kami pernah duduk bersembang untuk brainstorm apakah yang boleh kita lakukan. Dan kami realise dua perkara yang boleh kita lakukan. Pertamanya, dalam apa-apa kos yang kita nak perjuangkan, kos tu mesti ada kualiti. Kos yang kita nak perjuangkan tu kita mesti teliti terlebih dahulu. Kita mesti mendapat input daripada ramai intelektual. Kita perlu debat sehabis baik. Barulah ia ada credibility. Barulah kita boleh bawa kepada kerajaan dalam bentuk memorandum yang kami ingin memperjuangkan kos ini. Sebagai contoh, tadi Iqbal ada membawa cerita tentang bagaimana dia telah membentangkan idea sekolah satu sistem di AGM UPSC yang lepas. Okey. Di AGM UPSC di mana kami mengumpulkan para pemimpin Presiden ENSOP serata UK ini, kami telah berdebat isu satu sistem ni. Dan kami kemudiannya akan vote untuk sama ada setuju atau tidak. Okey. Jadi lepas kami telah hasilkan persetujuan itu, barulah kami akan bawa perkara itu ke PMO's office sebagai satu memorandum. Tapi kami akan sertakan memorandum itu dengan segala fact sheet, the pros and cons of the issue, supaya ia ada credibility. And ia boleh ada credibility kerana ia telah divote oleh presiden-presiden pemimpin